Bila kita kata betul-betul mahu dapat ketenangan jiwa, andalah orang yang paling kaya. Okay? Bila kita dapat ketenangan jiwa, kita rasa rumah yang kecil jadi besar. Kalau tak dapat ketenangan rumah besar, jadi sempit. Makanan sedap jadi tak sedap. Biar makanan tak sedap. Orang kita sedap makan ke makan sedap. Ada orang makanannya sedap-sedap belaka, tapi dia tak sedap makan. Okay? Ada orang yang sedap makan, letaklah apa pun, jalan. Itu nama orang yang tenang. Sebab itu bila dia sakit macam-macam, ya Allah, tengok makanan pakai sebelah mata, tak tengok dah. Tak sedih ke? Sebab kita katakan masa muda kita ada tenaga, kita ada cita-cita. Udah tua sikit, kita ada sedikit harta. Tapi tak ada masa, sibuk kerja. Dah tua besok ada harta, ada masa, dah tak ada tenaga. Ya Rabbi. Okay? Kalau Umi dulu main badminton lah, berenang lah, begitulah, begini. Oh Allah, hebatnya. Okay? Tapi tak sempat nak buat hobi yang hebat-hebat itu kerana sibuk, tak ada masa. Okay? Masa muda ada banyak masa, tapi tak ada harta, tak ada tenaga. Ada tenaga, tak ada harta, tak boleh nak buat juga. Dah dapat kerja, ada harta, ada tenaga, tak ada pula masa, sibuk. Ada orang kerja siang, kerja malam, kerja siang, kerja malam. Okay? Ini yang kita bimbang. Jadi bila kita sudah tua, kita ada harta dan ada, tapi sudah tak ada tenaga. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Allah pusingkan hidup kamu daripada sihat jadi tak sihat, daripada cergah jadi lemah dan sebagainya. Terima itu sebagai fitrah daripada Allah. Kemudian kita katakan, Allah kata apa? Ya Allah, jadikanlah kekayaan ni. Kalau kita kata sesungguhnya Allah mencintai hambanya. Ini hadis. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang kaya. Yang kaya tadi kita kata yang punya ketenangan jiwa. Yang bertakwa. Allah cinta ni. Yang bertakwa artinya apa? Merasa sedang dilihat Allah 24 jam. Merasa dilihat Allah 24 jam walaupun tidur. Sebab nak tidur doa, ya Allah matikan aku dalam menyebut namamu. Ya Allah bangunkan aku esok, ya Allah. Bangunkan aku nak tahajud, ya Allah. Bangunkan aku nak buat projek itu, projek ini, ya Allah. Aku esok nak naik kapal terbang, ya Allah. Tolong bangun kejutkan aku awal, ya Allah. Aduh. Berdoa nak tidur, apa nak buat esok lusanya. Kadang-kadang orang duduk tapi tak apa, tidur tapi tak bangun-bangun terus kerana mati itu atau tidur itu adalah mati kecil. Apa maksud mati kecil? Masa kita tidur, Allah angkat semua roh. Kadang-kadang Allah temukan kita dengan roh-roh saudara-saudara kita, mak kita ke, yang sudah meninggal. Okay? Ada yang naik ke langit bersembang begitu begini. Itu yang kita mimpi jumpa mak, mimpi jumpa ayah, mimpi jumpa saudara macam-macam tu. Okay? Itu tanda roh kita terbang sampai ke sana. Kalau Allah nak bagi kita hidup, Allah bagi balik roh tu turun. Kalau Allah nak bagi mati, roh tu tinggal situ. Tak balik dah. Akhirnya kita berangkat jumpa Allah. Namanya mati. Sebab itu jangan main-main tidur. Tidur itu jangan senang-senang. Sedikit tidur, sedikit tidur. Senang sangat, banyak sangat tidur. Jangan. Kamu sedang bersedia untuk mati yuk. Sebab itu siapa yang siangnya tidur, malamnya bekerja, itu masalah. Dia akan tidur siang, tidur malam, balik siangnya bungkang. Apa lagi nak buat? Dengan anak tak kisah, dengan isteri tak kisah, dengan rumah tak kisah, dengan kehidupan tak kisah. Jangan main-main. Jangan main-main. Okey, sekali lagi pada yang kerja siang, kerja malam, ambil bahagian dalam kehidupan. Sebab Allah akan tanya kamu buat apa sebagai suami. Allah tak tanya kalau kamu buat apa masih dia pejabat. Tak. Allah tanya sebab apa kamu buat masa kamu jadi suami. Mampu tak suami nak pegang tangan anak-anak, isteri nak masuk syurga? Kamu akan ditanya nanti. Jangan sampai kita jadi ayah yang nanti dimusuhi oleh anak-anak kita ketika berhadapan dengan Allah. Aku ini memang ayahku, tapi ayahku tak pernah ajar apa pun kat aku. Ajar adab tak ada, ajar bercakap baik tak ada, ajar perangai baik tak ada, ajar bagi duduk baik-baik pun tak ada, ajar nak makan baik-baik pun tak ada, nak bercakap baik-baik pun tak ada. Nak jadi apa ayah? Ayah akan bergaduh dengan anak.
Kenapa ayah tak ajar saya solat? Kenapa ayah tak ajar saya adab? Kenapa ayah tak ajar saya akhlak? Kenapa ayah tak ajar saya jumpa Allah? Kenapa ayah tak ajar saya sayang sahabat? Kenapa ayah tak ajar saya sayang Rasulullah? Jangan. It's not easy. Life is more difficult there. Di sana hidup lebih susah. Kalau di sini susah, di sana lebih susah. Ni kekuatan yang nak angkat. Kita ni hidup sekejap je. Kalau ikut ikiran Allah, kita hidup dari pagi sampai duha. Duha paling habis pukul 12.30. Mana half day je. Jadi oleh kerana memikirkan masa yang sangat pendek ini, maka jangan sampai ada saatnya kita tergelincir hubungan dengan Allah. Maka kalau kita tengok ada kata-kata orang pernah bercerita, dia seorang kata-kata seorang saudagar ataupun kita kata seorang peniaga naik sebuah teksi. Naik sebuah teksi. Tapi dia melihat pemandu teksi tenang, lapang, ceria sangat. Sedangkan dia yang kata hartawan tadi ni, yang kata ahli perniagaan tadi ni, susahnya nak senyum. Akhirnya dia bertanya, "Tuan, apa yang menyebabkan kehidupan tuan nampak tenang, tampak bahagia, tampak ceria? Sedangkan kerjanya hanya bawa teksi. Dan pendapatannya berapalah sangat. Saya nampak tuan ceria, tenang, lapang." Maka pemandu teksi kata apa? "Saya ada 2 isteri. Ada 10 anak. Hidup di rumah usang. Tapi saya merasa sangat bahagianya." Dibandingkan saudagar tadi ataupun ahli perniagaan tadi yang ada semuanya. Ada duit, ada harta, ada rumah besar, ada istana. Tetapi tidak pernah jumpa namanya bahagia dan tenang jiwa. Nah, ini yang kita takut ni. Okay? Sebab dia kata apa? Orang yang tergelincir keyakinannya dengan Allah, Allah jumpakan dia dengan kesusahan. Allah jumpakan dia dengan kesempitan. Akhirnya, dia tahu bahawa kebahagiaan itu tidak ada pada harta. Ahli perniagaan akhirnya meyakini, memahami bahawa hidup yang mewah ini, istana ni, duit banyak ini tidak boleh membekalkan apa-apa kebahagiaan sekiranya belum merasa bahawa kehidupan kita ini sangat-sangat besar hubungannya dengan pencipta. Sangat besar impaknya untuk kita meyakini bahawa Allah campur tangan dalam seluruh kehidupan kita. Allah campur tangan. Tak ada ini kerja kita. Kalau tak ada saya tak jadi ni. Kalau itu, kalau ini. Jangan. Kita tak tahu apa-apa, tak pandai apa-apa kalau Allah tak jadikan. Allah tak bantu, letih weh. Jangan main-main nak bercakap ni pun minta dengan Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Kadang-kadang lebih suka baca je lah bagi selamat. Tapi sebab tak biasa baca je. Okay, maka kekuatan yang nak dibangunkan, dia kata apa? Setelah saudagar itu melihat keadaan dari pemandu teksi tadi, baru dia pun sedar bahawa apa yang dia miliki jauh lebih banyak daripada apa yang dimiliki oleh pemandu teksi. Tapi kenapa dia hidupnya bahagia? Duduknya di rumah usang. Tak cantik pun, rumah cukup ngam-ngam kata orang. Okay, duit pun ngam-ngam. Tetapi bila hubungannya dengan Allah, dia sangat yakin bahawa Allah bantu dia, Allah bagi rezeki kat dia. Bila dia bekerja, bila dia tenang, rezekinya lapang, mudah hidupnya, sihat dan sebagainya. Tapi maka ahli perniagaan ni barulah sedar bahawa ya Allah, kebahagiaan sebenarnya, ketenangan sebenarnya adalah datangnya dari keyakinan bertuhan yang kental. Tak ada rasa-rasa, tak rasa-rasa Allah tak nampak aku ni. Rasa-rasa Allah tak adil dengan aku ni. Jangan. Lalu je apa pun. Okay?